Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul secara maya untuk kita sama-sama menonton satu program hiwar yang kita namakan sebagai program hiwar sidang kalam, untuk kita menggalakkan budaya berdialog, budaya hiwar, budaya kita bertukar-tukar pandangan pada sebarang isu yang berbangkit. InsyaAllah tajuk perbahasan kita, tajuk dialog kita pada malam ini adalah dalam bentuk soalan, adakah Nabi Muhammad itu Allah? Mungkin tajuk ini sesetengah orang menganggap agak pelik, tetapi bagi sesiapa yang mendalami dan menyelami dunia kesufian dan kajian-kajian ilmu-ilmu yang dikatakan sebagai ilmu sufi dan ilmu makrifat, maka kenyataan-kenyataan dan perkara-perkara sebegini banyak kita boleh lihat dan dapati dalam buku-buku dan kenyataan tokoh-tokoh sufi, quote-unquote, dan tokoh-tokoh makrifat. Jadi pada malam ini kita sama-sama cuba huraikan, sama-sama kita perhalusi dan mendalami isu yang berkaitan dengan hal ini bersama dengan kedua-dua panel yang akan bersama-sama berdialog tentang tajuk adakah Nabi Muhammad itu Allah. Bersama kita pada malam ini panel yang pertama, panel jemputan kita adalah Abang Suhaini Muhammad. Abang Suhaini Muhammad, menurut maklumat yang saya dapat, Abang Suhaini adalah calon PhD di Universiti UKM dalam bidang sejarah, dan beliau adalah penggerak utama bagi Transformation Academy. Dan bagi siapa yang pernah dengar produk Sihak, minuman kesihatan Sihak, maka founder produk tersebut adalah Abang Suhaini Muhammad yang bersama kita pada malam ini. Dan panel tetap kita, panel kedua kita pada malam ini adalah Al-Fadhil Ustaz Nurdurus. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ustaz Nurdurus yang seperti kita maklum adalah penggerak sidang kalam, pendakwah bebas dan juga Vice President kepada MIASA. Sesi dialog kita pada malam ini ada 4 sesi. Yang pertama adalah sesi di mana setiap panel akan menjelaskan pendirian mereka masing-masing. Dan setiap panel akan diberikan masa 10 minit dan saya akan menjaga dan memandu pergerakan dialog dan masa yang telah ditetapkan. Sesi yang kedua pula adalah sesi untuk setiap ahli panel menyanggah pendirian panel yang lain. Setiap panel juga pada sesi kedua akan diberikan masa 10 minit juga. Setelah itu pada sesi yang ketiga adalah sesi soal balas ataupun soalan, sesi soalan, dan setiap panel juga akan diberikan masa 10 minit. Setiap panel akan memberikan soalan kepada panel yang lain untuk mereka jawab, agar isu ini dapat dijelaskan agar masing-masing faham stand dan pendirian panel yang lain. Setelah itu sesi yang keempat adalah sesi penutup yang juga diberikan masa 10 minit untuk setiap ahli panel. Kita doakan agar sesi dialog ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan tenang. Sesi dialog ini dapat memberi manfaat untuk kita semua, untuk kita mengenali pihak lain dengan lebih baik, lebih rapat, agar ia berjalan secara lebih baik, secara lebih bertamadun, sopan dan baik insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan pentas ini pentas ini kepada Abang Suhaini, Abang Suhaini Muhammad, untuk bagi sesi yang pertama. Bagi sesi yang pertama untuk beliau menjelaskan stand dan pendapat beliau, insya-Allah. Saya persilakan Abang Suhaini
dalam masa 10 minit. Terima kasih moderator saudara Taqiyuddin Naqiuddin. Line sangkut Hello, mungkin sangkut. Pause the time, Ustaz. Pause the time. Right. Oh, jadi ada I think restart balik the time. Ada masalah sikit, tak apa, kita tunggu. Mungkin sekarang ni waktu puncak ramai orang guna internet. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. InsyaAllah Abang Suhaini akan kembali masuk. Restart time, Ustaz. Minta feedback daripada yang mendengar line okey ke tidak, suara jelas ataupun tidak semua. Kita mohon maaf kerana pada pihak Abang Suhaini ada sedikit gangguan internet. Jadi Abang Suhaini dah masuk. Sekejap. Hello. Okey, silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Technical sikit ada apa? Connection issue. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sidang kalam kerana ada pertemuan pada malam ni untuk sama-sama kita muzakarah, sama-sama kita bertukar-tukar pendapat. Mudah-mudahan dijadikan sebagai teladan dan juga sempadan. Pertamanya, tajuk yang kita akan bincang pada malam ni adalah adakah Nabi Muhammad itu Allah? Setiap Muslim ataupun setiap manusia yang ingin memeluk agama Islam hendaklah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai prasyarat, iaitu salah yang rukun Islam yang pertama. Jadi terjemahan kepada rukun Islam yang pertama ini, asyhadu, bermaksud aku bersaksi, la ilaha, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa asyhadu, dan aku naik saksi ataupun aku menjadi saksi ataupun aku bersaksi, Muhammad pesuruh Allah, Muhammad Rasulullah. Tetapi amat menyedihkan, terjemahan ini telah ditokuk tambah. La ilaha illallah telah menjadi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi perkataannya disembah telah ditambah. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, ataupun Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ataupun Nabi Muhammad itu adalah pembawa risalah Allah. Jadi perkataan pembawa telah ditambah. Yang sepatutnya kalau kita rujuk pada bahasa Arab lah orang panggil la, tiada ilah Tuhan illa, kecuali Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad message Allah. Jadi daripada dua kalimah syahadah ini telah jelas dan nyata bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah message bagi Allah, kerana Allah itu bukan sesuatu. Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak berjirim, Allah itu tidak berjisim. Allah adalah zat dan Allah juga mempunyai asma wa sifat. Tokoh tambah ini telah dibuat oleh tokoh yang terkenal Ibnu Katsir, di mana menjadi rujukan seluruh dunia Islam hari ini, yang mana Ibnu Katsir, tok guru dia adalah Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah itu sendiri adalah Freemason, Illuminati. 2019, One World Academy, buku bertajuk One World Academy,
telah dikeluarkan oleh pihak Freemason menobatkan sebagai Ibn Taymiyah sebagai tokoh One World Academy. Ini yang berlaku dah amat menyedihkan sekali. Antara murid kepada Ibn Taymiyah, ramai murid-muridnya, termasuklah Ibn Kathir yang menjadi rujukan kepada seluruh umat Islam dunia ini untuk dijadikan rujukan dan juga pegangan. Sedangkan Ibn Taymiyah itu sendiri adalah Freemason. Sila buat rujukan dengan mana-mana research, mana-mana jurnal, dan jurnal dan research tu boleh dirujuk dengan Google. Ini satu jenayah dan mungkin kita akan ambil tindakan untuk zaman Ibn Taymiyah. Boleh zaman? Sudah kubur tak boleh zaman Ibn Kathir pun sama juga. Dan tokoh yang terkenal juga di di dunia Islam adalah Syekh Muhammad Abduh. Bukan Syekh Muhammad Bodoh, Syekh Muhammad Abduh. Dia juga adalah ahli Freemason sejak berusia 28 tahun. Dia diberi pangkat sebagai Grand Sus yang boleh ziarah mana-mana. Dia juga dilantik sebagai Mufti, Grand Mufti of Egypt. Okay. Dia dididik oleh British dan Tok Guru dia adalah juga Freemason, iaitu Jamal Al-Baldi. Jadi kita diajar Al-Quran oleh Freemason. Syekh Abduh merupakan pause the time, Ustaz. Tak Pause apa. the time. Nampak gaya internet sedikit lag pada pihak Abang Suhail ni. Universiti Al-Azhar selepas. Okey. Abang Suhail ni ada dengan kita. Kami tak dapat tangkap suara ataupun video. Ustaz, we have all night. Tak apa. Kita tunggu Tak apa. Sambil kita baca Bang? komen. Okey bang, sambung tadi dekat Ada di Jamal apa ni? Jamal Al-Afghani tadi. Al-Baldi. Jamal okey, Al-Baldi Al-Mangkuk saya panggil. Kerana dia dididik oleh British. Kemudian yang kedua yang menjadi bukti bahawasanya Nabi SAW itu adalah menjawat jawatan Allah. Pemegang ataupun mesej Allah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dalil yang pertama adalah Muhammadur Rasulullah. Tapi walaupun kita sebut Muhammadur Rasulullah, kita faham Muhammadur Rasulu minallah. Muhammad itu adalah Rasul minallah. Kita tambah mina. Kita sebut Muhammad Rasulullah, tapi yang kita faham adalah minallah, dari Allah. Ataupun kita sebut Muhammad Rasulu indallah. Jadi itu yang jadi sesat. Okay. Yang kedua dalilnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad diseru. Sol itu diseru atau dinobatkan atau dipanggil. Boleh rujuk bahasa Arab. Sallallahu alaihi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad diseru Allah kepadanya. Kemudian kalau kita selawat pun Allahumma salli ala Muhammad. Allah diseru kepada Muhammad. Kalau di negeri Johor ni Sultan diseru kepada Ibrahim. Kalau sebut Ibrahim, kena jawab, orang Johor kena jawab apa? Salla Sultan alaihi. Seruan Sultan ke atasnya. Kalau tak, Sultan murka.
Ibrahim yang akan murka. Walaupun ada dua nama, Sultan Ibrahim, tapi dia merujuk kepada Ibrahim. Ibrahim itulah mesej bagi Sultan. Ibrahim itulah pembawa ataupun yang di-Pertuan Sultan. Yang di-Pertuan Agong sekarang ni adalah Raja Abdullah. Jadi yang membawa mesej Agong adalah Raja Abdullah. Jadi sebab itulah Sultan itu tidak mempunyai jirim, tidak berjisim dan bukan sesuatu. Dan Allah itu bukan sesuatu. Cuma yang menjadi persoalan hari ini disebabkan oleh kita menganggap Allah itu sesuatu dan menganggapnya seperti dewa gaib. Jadi Nabi SAW, bila sebut Nabi SAW, Nabi itu diseru Allah padanya. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad, Nabi itu Allah itu diseru kepada Muhammad. Jadi itu yang menjadi pertelingkahan. Kerana peranan Illuminati dan juga Freemason ni bermula sejak bila? Sejak zaman Namrud, kemudian ikut pada zaman Fir'aun. Dan ketika Muhammad Abduh menjadi profesor di Cairo, dia telah propose kepada Universiti Al-Azhar. Okay? Proposal yang pertama, semua agama sama. Jangan bergaduh. Islam, Kristian, Buddha, Hindu, apa juga agama adalah untuk kebaikan. Jangan bergaduh. Itu yang pertama. Yang kedua, hapuskan elemen sufi, kerohanian yang ada dalam silibus Al-Azhar. Hapuskan. Jadi kerana itulah tidak heran ustaz-ustaz yang keluar grad daripada Al-Azhar, bila nak cerita rohani, bila nak cerita sufi, no. Sedangkan Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Tak ada keraguan Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Mendirikan solat dan sebagainya. Okay? Itulah orang berjaya. Tapi puak-puak Azhar ni kerana digesa oleh mufti pada ketika itu, Muhammad Abduh, jangan belajar benda-benda ghaib, mengarut. Tidak pasti. Yang ketiga, supaya Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Dan yang keempat, supaya hadis itu ditapis. Imam Bukhari, hadis dia tak semua sahih. Imam Muslim, hadis dia tak semua sahih. Ada yang palsu, ada yang lemah. Jadi puak-puak mangkuk hayun, lahabau, lahnat ni, memang mencetus kesesatan bagi seluruh umat Islam kerana mereka lah bapa Illuminati. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Suhaini kerana menepati waktu. Dan antara isi-isi yang Abang Suhaini sebutkan tadi, salah tafsiran pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu yang sepatutnya kita faham adalah menjawat jawatan Allah. Betul kalau saya silap? Betul menjawat jawatan Allah. Okey, kita sambung sesi pertama ini. Pentas saya serahkan kepada Ustaz Nordurus untuk menjelaskan prinsip beliau dan pegangan beliau pula. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Nasruddin. Terima kasih kepada saudara Suhaini kerana menyambut dialog ini sebelum tu saya rasa mungkin sebahagian yang mendengar mungkin tak berapa jelas sebab tadi line terputus-putus. Saya rasa saya bantu rumuskan sedikit pendirian Abang Suhaini berkenaan dengan Nabi Muhammad ini. Secara mudahnya beliau nak sampaikan, dan selepas saya dengar banyak ceramah beliau di YouTube dan apa yang beliau sampaikan tadi, ini untuk manfaat para pendengar supaya tidak salah faham. Apa yang beliau nak sampaikan adalah Allah itu adalah nama jawatan. Nama jawatan itu adalah Maha Tuhan. Okay? Dan penjawat jawatan Maha Tuhan itu adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itulah Maha Tuhan. Okay? Jadi Abang Suhaini menyokonglah tajuk yang diberikan itu. Maksud dia Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Betul
saudara Suhaini? Dia Maha Tuhan. Macam ni Okey, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya rasa teruja lah kerana kewujudan aliran seperti Transformation Academy ini membuktikan kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tahu dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi banyak diperingatkan akan status kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak beritahu kita bahawa akan sampai satu masa nanti akan ada umat Islam yang akan mengangkat darjat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah kepada makam ketuhanan. Contoh Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Kahf, "Qul innama ana basyarum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Saudara, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Manusia seperti kamu. Baik. Abang Suhaini ya menterjemahkan innama sebagai sesungguhnya bukan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku bukan manusia seperti kamu. Ini terjemahan Abang Suhaini. Okey. Sedangkan terjemahan itu terbalik dan saya akan deal with this point later. Saya akan pergi dengan lebih dalam nanti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam." Janganlah kamu melampau mengagung-agungkan aku seperti golongan Nasrani melampau mengagungkan anak Maryam. Innama ana abdu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Aqulu Abdullah wa Rasul. Maka panggil aku, gelar aku hamba Allah dan Rasul Allah. Hu tu dhamir berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Maksudnya Nabi dah tahu akan keluar orang-orang seperti Abang Suhaini. Akan keluar aliran-aliran seperti Abang Suhaini akan mengangkat darjat Nabi melangkaui makam sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, makluman bagi para pendengar. Abang Suhaini mendakwa yaqazah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sedar. Ini saya rasa beliau sendiri tidak menafikannya dan kami pun ada faktanya, ada buktinya. Beliau mendapat arahan untuk menubuhkan syarikat Shihab itu, air Shihab itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, atas perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada screenshot teks daripada dialog Abang Suhaini dengan beberapa orang ustaz. Tak apa. Mungkin ustaz boleh fokuskan stand ustaz dulu. Of course. Ini masuk dalam stand. Saya nak beritahu dekat sini bahawa di sebalik ajaran Abang Suhaini ni ada satu makhluk yang memberikan idea-idea ni. Dalam kajian kami berkenaan dengan batiniyah, kami tahu akan ada makhluk-makhluk seperti ini apabila kita dengar ajaran-ajaran seperti ini. Pada pandangan saya, makhluk yang menziarahi Abang Suhaini itu bukan Nabi Muhammad SAW tetapi syaitan. Saya akan buktikan nanti. Saya akan buktikan bahawa bila abang mendakwa abang yaqazah dengan Nabi Muhammad SAW, itu bukan Nabi Muhammad tetapi adalah syaitan rajim. Nanti saya akan buktikan. Nombor 3, poin saya adalah begini. Nabi SAW bukan Tuhan yang menyamar. Dia manusia dan Allah bukanlah pangkat. Buktinya kita lihat suratul An'am ayat ke-50. Ayat ke-50 suratul An'am. Katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Lihat di sini ada perbezaan antara aku iaitu Muhammad dengan perbendaharaan Allah. Kalau betul lah Nabi Muhammad itu penjawat pangkat Allah. Allah tu Maha Tuhan macam syarikat yang biasa abang Suhaini berikan contoh. Macam syarikat Nusajaya, Nabi Muhammad tu kira macam pangkat Abang Suhaini dalam syarikat Nusajaya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tidak memiliki perbendaharaan syarikat Allah itu ataupun Maha Tuhan itu? Kan dia CEO, dia founder, dia pemilik, dia mesti memiliki perbendaharaan. Dekat sini dia mengaku dengan jelas dia tidak memiliki perbendaharaan. Maksud dia lain, Allah lain. Allah bukan pangkat. Wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak mengetahui yang ghaib. Kalau dialah founder, kalau dialah penjawat Maha Tuhan, macam mana dia boleh kata aku tak tahu yang ghaib? Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak katanya aku ni malaikat. Maksudnya Nabi nak kata dia tidak dicipta daripada cahaya. Okey? Sebab malaikat dicipta dari cahaya. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya ikut apa yang diwahyukan kepada aku. Macam mana pangkat Maha Tuhan itu nak mewahyukan sesuatu kepada penjawat.
Maha Tuhan tu sesuatu yang abstrak. Macam pangkat sultan, pangkat kerajaan. Macam mana pangkat itu boleh mewahyukan sesuatu. Ini jelas menunjukkan bahawa Muhammad itu satu entiti, satu person, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu satu entiti yang lain. Dia bukan Muhammad menjawab jawatan Maha Tuhan, tidak. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Allah memberikan teguran jelas. Adakah sama orang yang buta dengan orang yang telik? Allah nak kata, ini begitu jelas. Macam mana orang boleh keliru dalam bab ini? Afala tatafakkaru, tidakkah kamu berfikir? Terus, surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Kata wahai Muhammad, bahawa aku tidak memiliki untuk diriku ini manfaat ataupun mudarat illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nampak? Perbezaan yang ada dua lagi. Ada Muhammad dan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Muhammad itu penjawab jawatan Maha Tuhan, sekarang ni Nabi SAW menisbahkan kehendak kepada jawatan Maha Tuhan itu. Jawatan boleh ada kehendak ke? Yang ada kehendak hanyalah yang berdiri, yang ada diri, yang ada consciousness. Jawatan tak ada consciousness, jawatan tidak ada diri. Macam mana boleh ada Masya Allah? Walau kuntu a'lamul ghaibah, kalau aku tahu yang ghaib, Nabi kata, lastaktartu minal khair. Aku akan banyakkan buat kebaikan. Wa ma massaniyal astu, dan tidak akan menimpa aku keburukan. In ana illa nadhir, aku tidak lain kecuali pemberi peringatan, wa basyir, dan pemberi berita gembira li qaumi yu'minun, kepada mereka-mereka yang beriman. Satu lagi ayat surah Jin ayat 20 ke 22. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sungguhnya aku menyeru, memanggil, berdoa kepada Tuhanku, dan aku tidak akan menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Aku ni, Muhammad ni, aku tidak memiliki mudarat maupun panduan untuk engkau. Macam mana dia boleh cakap macam tu? Bukankah dia Maha Tuhan? Kenapa dia nafikan yang dia boleh memberikan mudarat dan boleh memberikan panduan? Adakah dia menyamar? Adakah dia menipu? Adakah dia berlakon? Mustahil Nabi Muhammad SAW itu menipu dan berlakon. Nabi berterus terang di sini, aku tidak memiliki apa-apa mudarat dan panduan untuk kamu. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul inni lan yujirani minallahi ahad. Tidak ada yang boleh lindung aku daripada Allah. Nampak? Kalau Allah itu pangkat, Nabi cakap apa ni? Apa yang Muhammad SAW tengah cakap ni? Tidak ada yang boleh melindungi aku daripada Allah. Adakah jawatan itu boleh memberi mudarat? Nak mengancam, nak menghancurkan pemilik jawatan itu? Dia tak conscious. Dia tidak ada kesedaran. Dia adalah abstract concept. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi poin saya. Tapi tak apa, kita tinggal seminit saja. So masalah pada teori menyamar ni problem, ya. Sebab teori menyamar ni semua orang boleh pakai. Hindu boleh pakai, Kristian pun boleh pakai. Orang Kristian pun boleh datang kata, oh, Tuhan menyamar sebagai Jesus, Tuhan menyamar sebagai Krishna, Tuhan menyamar. Yang menyamar ni tak ada apa-apa yang kita boleh buktikan. Saya pun boleh kata abang tengah menyamar sekarang ni. Dan abang nak buktikan saya abang tidak menyamar. Semua yang abang sampaikan kepada anak murid abang, semuanya adalah penyamaran saja untuk uji mereka. Maknanya abang tak percaya pun satu benda abang cakap tu. Kalau saya katakan macam tu, macam mana abang nak buktikan saya salah? Saya gunakan teori menyamar tu ke atas abang kembali. Saya gunakan teori menyamar tu ke atas abang kembali. Okey, last point. Allah tidak berlakon kerana lakonan itu adalah satu penipuan. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 87 dan ayat 122, "Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila." Tidak ada yang lebih benar kata-katanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berlakon. Allahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nordurus. Sesi kedua adalah sesi untuk Abang Suhaini menyanggah Ustaz Nordurus. Tapi sebagai merumuskan apa yang telah Ustaz Nordurus sampaikan sebentar tadi, kelihatan agak banyak fakta yang bertebaran, dan Ustaz banyak pilih dan kutip daripada video-video di YouTube. Saya pun tak tengoklah video-video tu. Tapi mungkin kita pun tak faham sangat, sebab Ustaz banyak tarik daripada luar. Jadi kita minta fokus yang di dalam ni. Fokus di dalam pentas ni, apa yang disebutkan kita soal jawab dekat situ je, supaya kita tak lari fokus, penonton pun boleh faham. Jadi kita bergerak pula kepada sesi yang kedua. Saya serahkan pentas kepada Abang Suhaini untuk menyanggah apa yang Ustaz Nordurus kritik kepada pandangan abang. Dipersilakan.
Terima kasih moderator. Tanya nanti saya pergi tanya cikgu bahasa Arab. Inna dengan innama tu sama agaknya. Kalau baca kul inna ana basyarum, sesungguhnya aku bukan adalah lelaki seperti kamu. Tapi kalau innama, ma tu apa? Ataupun boleh kata tidak. Tu kena belajar bahasa Arab lagi. Saya belajar bahasa Arab ni sampai form 4. Lepas tu mimpi melihat Nabi ataupun melihat Nabi secara yaqazah, wallahi wabillahi saya pernah lihat. Dan penambahan suruh buat air sihat, suruh buat tu tak ada. Saya cuma melihat saja Nabi SAW secara yaqazah tanpa sebarang kalam ataupun tanpa sebarang ucapan. Dan kalau kata tadi disebut dalam apa? Ustaz air degus. Jangan hanyut dengan air drus. Mana tadi? Tak berapa nak nampak ni duduk dalam ayat deguh. Sesungguhnya tidak ada yang tidak ada yang boleh melindungi aku dari Allah. Jelas. Tidak ada yang boleh melindungi saya daripada Nusa Raya. Jadi Ustaz Deguh sebut Nusa Jaya dekat apa ni Gelang Patah tu, saya Nusa Raya. Jadi buat homework kena lebih sikit. Tapi terima kasihlah pergi tengok saya punya YouTube apa semua tu. Terima kasih. Dan tak berapa syok jugalah pasal orang Azhar ni tolak batinnya, sufi, tapi dia boleh baca hati saya ni. Boleh menyamar pengikut, pun boleh menyamar. Kira dahsyat jugalah orang Azhar batinnya pertama kali saya jumpa. Lepas tu apa lagi? Mustahil berlaku berlakon. Dia di alam roh, firman Allah apa ni? Macam mana yang di alam roh tu? Qalu bala syaikna tu. Apa tu mula-mula? Dia kata siapa aku? Lebih kurang gitu lah. Pasal kita bukan orang Arab, payah sikit nak sebut ni. Dia kata tak ada orang lain lah. Qalu bala syaikna, tu di alam roh. Jadi sebab itulah kita turun ke dunia ni, kerana kita punya tempat ujian. Jadi yang dalam kitab Injil apa semua tu dia kata Tuhan menyamar tu belum lagi. Dalam kitab Injil, kitab Taurat tu memang dah sebut Allah tu akan turun ke bumi. Tapi tu yang mereka salah orang. Nasib baik Nabi Muhammad tu, bukan nasib baik. Kenapa mereka tak boleh terima Nabi Muhammad tu adalah Tuhan? Puak-puak Nasrani. Sebab Nabi Muhammad tu dah orang tahu semua dah, kata dah. Tidak ada kemaluan. Kalau tidak ada kemaluan, kalau Nabi Muhammad tu lelaki, dah lama dah puak-puak Nasrani terima Nabi SAW. Tapi puak-puak Nasrani dia tahu Nabi tu tak ada kemaluan. Jadi macam mana dia boleh kahwin dengan Maryam dan lahirnya Isa AS? Kalau Nabi Muhammad tu lelaki, selesai masalah. Jadi bab ni orang kata sebab jangan kita percaya dengan orang menipu dan jangan kita percaya dengan orang yang kena tipu. Orang yang kena tipu tu bagi saya, semua yang duduk Azhar tu, pasal pengasas dia Syekh Muhammad Abduh, Freemason. Allah. Kita rujuk orang Freemason. Freemason tahu tak? Freemason ni baik tak? Dajjal. Freemason tu lah Dajjal. Lepas tu dia pula mengaji belajar dengan Freemason juga. Pangkat dia dalam Freemason, Syekh Muhammad Abduh ni, Grand Zeus. Memanglah orang Freemason salah. Apa ni marah dekat saya. Termasuklah pengikut-pengikut Freemason. Jadi kalau Tuhan tu tak menyamar, orang kenal lah. Kalau tak menyamar, selesai masalah. Semua orang kenal, semua orang beriman. Qul a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung daripada Rabb, Tuhan manusia. Rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung
sebagai Tuhan manusia, Malikin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas, Tuhan manusia. Kalau dah buta, memang hanyut dalam air longkang, dibawa oleh air terus. Singa tapi pura-pura. Kan? Semua sekali saya kesian dengan graduate Universiti Al-Azhar yang berhenti, yang mengambil rujukan silibus Al-Azhar sebagai rujukan mutlak. Sebab tu ramai juga kawan-kawan saya, termasuklah bukan kawan ni, yang saya kenal Tok Guru ni Abdul Aziz sendiri, balik daripada Azhar habis master saja, jumpa dengan Tok Guru Umar Zuhdi. Sebab tidak mahu bertalaki, tidak mahu duduk bawah tiak, Freemason. Syekh Muhammad Abdul, Freemason. Itu kamu jadi rujukan, memang kamu layak dipanggil hanyut di air terus. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Abang Suhaini. Ada ekstra 3 minit. Mungkin kita boleh tolak nanti pada sesi yang lain. Jadi sekarang terus saya serahkan pentas kepada Ustaz Nordurus untuk menyanggah Abang Suhaini dengan masa 10 minit bermula dari sekarang. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang tertanya kenapa saya teruskan dengan dialog begini kan. Ada tujuan dia, ada tujuan besar dan jauh ini tujuan itu tercapai lah. Alhamdulillah. Tujuan itu sangat tercapai dengan bantuan Abang Suhaini. Saya minta kepada pengikut-pengikut ajaran Abang Suhaini perhatikan betul-betul, banding, minta Allah Subhanahu Wa Taala panduan. Jangan tanya sesiapa, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, salat tahajud. Lepas tu tengok rakaman ini, buat perbandingan pujahan-pujahan, poin-poin yang dicintarkan, kemudian baca Al-Quran. Tengok mana yang dekat dengan fitrah anda, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan jalan. Dan saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan jalan itu dengan sejelas-jelasnya kepada semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Abang Suhaini juga, kepada saya juga, kepada semua umat Islam, ya, kepada semua umat Islam. Sama sekali isu saya lihatlah strategi golongan seperti Abang Suhaini dan banyak lagi lah aliran batiniah ini, mereka akan cuba hancurkan kredibiliti ulama arus utama. Kita lihat dengan jelas beliau mengkritik Al-Azhar, tapi dia punya point of attack adalah pada Muhammad Abduh. Dia tak tahu bahawa saya selama ini mengkritik keras Muhammad Abduh. Ya. Saya banyak cerita tentang aliran Freemason yang dibawa oleh Muhammad Abduh, macam mana dia bawa masuk banking system, macam mana dia masuk Freemasonry. Saya dah bongkar benda ni dah berapa tahun lepas sebenarnya. Kan? Mungkin beliau tak tahu yang benda ni maklum. Dan saya harus betulkan di sini bahawa Muhammad Abduh bukan pengasas Al-Azhar, Abang Suhaini. Ya. Dia bukan pengasas Al-Azhar. Al-Azhar ni telah tertubuh lebih hampir 1000 tahun. Muhammad Abduh ni hanya 100 tahun lepas. Ya. Saya ulang lagi sekali. Muhammad Abduh ni 100 tahun lepas je. Al-Azhar dah hampir 1000 tahun. Itu salah besar untuk mengatakan bahawa Muhammad Abduh adalah pengasas. Saya minta yang mendengar, anak-anak murid Abang Suhaini, ambil perhatian. Itu fakta besar yang sangat salah daripada beliau. Dia memburuk-burukkan Al-Azhar University, gunakan satu watak. Gunakan satu watak. Dia ambil alih. Ustaz Nafi mungkin boleh mute dulu, Ustaz. Ya. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang membongkarkan perbuatan Muhammad Abduh ni juga adalah ulama Al-Azhar. Kan? Kita tahu sepanjang sejarah manusia banyak ada infiltration, banyak golongan munafik yang masuk. Golongan yang silap, yang sesat masuk. Maka yang tegur siapa? Di kalangan mereka juga ulama-ulama Al-Azhar sendiri yang mengkritik Muhammad Abduh. Macam di kalangan para sahabat juga ada golongan munafik. Sahabat-sahabat sendiri yang bangkit menentang golongan munafikun itu. Jadi tidak adil menggunakan satu nama, lepas tu nak pukul rata semua adalah tidak betul. Saya tahu, saya faham strategi ini. Supaya orang tak rujuk kepada ustaz-ustaz kat luar. Semua orang rujuk kepada Abang Suhaini. Anak-anak murid dia pun tak boleh nak banding lagi dah. Tak boleh nak buat perbandingan sebab nak tanya ustaz kat luar tak boleh. Sebab ustaz kat luar kebanyakan daripada Al-Azhar. Semua dah sesat barat dah. Semua ikut penjajah. Kan? Dalam video-video yang lepas, Abang Suhaini, ni saya kena cakap video yang lepas sebab tadi Abang Suhaini tidak menjelaskan pendirian ini dengan baik. Minta maaf saya kata.
saya kena tolong dia untuk menjelaskan pendirian dia. Saya kena tolong beliau untuk menjelaskan pendirian beliau. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita teruskan. Tadi Abang Suhaini ada sentuh sikit berkenaan dengan innama. Innama itu bermaksud sesungguhnya. Abang pernah kata bahawa innama bermaksud sesungguhnya tidak. Betul atau tidak? Abang anggap saja. Kalau betul. Sesungguhnya tidak. Betul tak? Innama. Hadha, apa ini? Innama ana basyarum mislukum. Maksudnya apa? Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya apakah aku ini? Lelaki seperti kamu. Maksudnya penafian, betul? Sesungguhnya apakah aku ini lelaki seperti kamu? Baik. Jadi apa yang Abang Suhaini nak menyampaikan ni adalah ayat itu penafian sebenarnya. Nabi nak kata adakah aku macam kamu? Aku bukan. Betul tak? Betul kan Abang Suhaini? Okey, aku bukan macam kamu. Yes. Innama itu maksud aku bukan. Okey. Sekarang ni macam tadi saya kata, saya nak buktikan bahawa makhluk yang Abang Suhaini dakwa adalah Nabi Muhammad yang dia jumpa secara yaqazah itu sebenarnya adalah syaitan. Okay? Saya nak buktikan sekarang ni. Ini bukan isu sensitif. Ini I'm talking academically. Saya nak buktikan. Okay? Tak semua orang boleh jumpa Rasulullah. Betul tak? Tak semua orang boleh jumpa Nabi yaqazah. Maksud dia Abang Suhaini ni bukan kaleng-kaleng. Bukan orang biasa. Yang Nabi nak jumpa. Tapi saya kata dia syaitan. Kenapa? Kerana sudah tentu tafsiran Abang Suhaini berkenaan dengan ayat tersebut. Kalau betul lah dia Rasulullah, sudah tentu dia tahu tafsiran abang itu. Bila abang kata, Kul innama ana basyarum mithlukum, itu penafian. Nabi nafi yang dia ni manusia. Kalau betul yang ziarah abang tu Rasulullah, yang abang jumpa secara yaqazah tu Rasulullah, dia pasti tahu. Dia pasti tahu tafsiran abang itu. Dan kalau kita pergi ke surah Al-Baqarah ayat 173. Kalau kita ikut terjemahan Abang Suhaini. Kita pergi kepada surah Al-Baqarah ayat 173. Okay. Qul innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Apa maksud dia? Allah guna lafaz innama dekat situ. Innama dekat situ bermaksud apa? Katakanlah Muhammad, Allah telah mengharamkan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas kamu apa? Bangkai, darah dan babi. Kalau kita ikut pemahaman Abang Suhaini, innama di situ bermaksud penafian, maka seolah-olah ayat itu mengatakan bahawa darah tidak haram, bangkai tidak haram dan daging babi tidak haram. Sebab abang kata innama itu bermaksud penafian. Maksud dia apakah? It's not true. Is it? Macam itulah maksud dia. Dia penafian. Macam manafiah begitu. Ataupun ingkari dalam bahasa Arab. Jadi kalau betul dalam ayat terakhir surah Al-Kahf 110 itu bermaksud penafian bahawa Nabi itu bukan manusia, maka konsep yang sama kita kena terapkan kepada ayat 173 surah Al-Baqarah. Maksud dia kalau ikut terjemahan Abang Suhaini, sesungguhnya tidaklah Allah haramkan ke atas kamu bangkai, darah dan babi. Maka kalaulah betul makhluk yang menziarahi abang tu Rasulullah, kan, dan dia mengiyakan tafsiran seperti ini, maka dengan yakin saya katakan itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi syaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan saya boleh nak test. Kalau abang boleh seru dia, bila-bila dia datang, saya nak test dia. Are you ready for the challenge? Saya nak test dia kalau betul dia Muhammad. What challenge? Saya nak cabar makhluk yang mendakwa sebagai Nabi Muhammad yang datang jumpa abang tu. Dia bukan makhluk, Masya Allah. Okey, dia apa? Dia Allah. Dia Tuhan Okey, dia Tuhan. Okey, dia Allah. Okey. Kalau boleh tak saya nak cabar dia? Boleh tak abang communicate dengan dia? Saya nak test dia, boleh? Saya ni makhluk je, dia Tuhan. Takkan dia takut kan? That's not my right. He's right. I don't have any right. Tanya dulu. All right reserved to him, not to me. Okey, tak apa. Abang sampaikan permintaan saya. Bilang dia tak payah takut sebab dia Tuhan. Saya hamba je. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, Abang Suhaini kalau kita lihat, menggunakan dalil-dalil yang palsu.
Saya pernah dengar satu ceramah abang. Abang kata abang mengikut kutub sittah. 6 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Abu Daud dan yang satu lagi. Tapi banyak dalil-dalil yang abang gunakan semuanya adalah tak ada pun dalam kitab-kitab tu. Contoh, abang guna so-called hadis ana Ahmad bila mim. Aku adalah Ahmad tanpa mim. Maksudnya nak kata aku Esa, aku Ahad. Kalau nak penuhkan hadis tersebut, sebenarnya riwayat dia mengatakan bahawa ana Arabun ataupun Arabiyun bila ain. Aku Arab tanpa ain. Maksudnya aku Rabb. Aku Rabb, Tuhan. Ini tak ada dalam kutub sittah. Abang kata manhaj abang, cara abang mengikut kutub sittah. Apa yang ada dalam kutub sittah semuanya sahih. Saya dengar apa yang abang cakap tu. Saya tulis. Tapi hadis tu tidak ada dalam kutub sittah. Ini adalah hadis palsu, sepakat ulama hadis. Kemudian abang ada sebut Nabi sekeluar ikut kepala mak dia dan bercakap. Mana datang cerita-cerita khurafat ini? Kemudian abang ada nisbahkan satu kata-kata kepada Nabi Muhammad. Nabi kata apa? Kamu adalah aku, tapi kamu bukan aku. Kamu adalah aku, tapi kamu bukan aku. Mana abang dapat semua ni? Ini tak ada dalam kutub sittah. Okey. Kemudian Nabi rapatkan Badui nak menunjukkan dekatnya Tuhan dengan manusia. Ini semua tak ada. Ya. Saya cabar abang untuk bawa. Kalau tak, itu kira sebagai satu penipuan. Satu penipuan kepada anak-anak murid abang yang tidak tahu dan tidak faham dan tidak tahu memeriksa. Dan banyak lagi lah abang. Tapi tak apa, dah tak sempat. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Ustaz Nordurus. Jadi dengan ini sesi yang kedua telah tamat dengan sanggahan Ustaz Nordurus kepada Abang Suhaini. Kita akan terus, kita sudah live 50 minit lebih kurang. Jadi selepas ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga, iaitu soalan Ustaz, yang pertama soalan Ustaz Nordurus kepada Abang Suhaini. Dan pada sesi ini setiap panel boleh bertanya, walaupun tadi Ustaz Nordurus dah start bertanya, tapi kali ni baru betul-betul lah sesi soalan. Setiap panel boleh menyoal panel yang kedua, dan panel yang kedua harus menjawab secara padat dan ringkas. Jawab soalan tu sebagaimana yang disoal saja. Tak perlu hurai. Jawab apa yang dikehendaki daripada soalan saja. 10 minit tempohnya. Dan begitu juga Abang Suhaini setelah itu boleh menyoal Ustaz Nordurus dalam tempoh masa yang sama juga untuk 10 minit. Jadi saya peringatkan sekali lagi kepada para penonton supaya terus kekal bersama kita sehingga ke penghujung, dan komen yang baik-baik saja. Kita di sini dengan cara yang baik insya-Allah bersama tetamu kita pada malam ini. Kemudian untuk ahli panel juga harapkan dapat maintain cool dan kita saling berdialog secara baik dan aman insya-Allah. Kita masuk kepada sesi yang seterusnya, sesi yang ketiga. Kita mulakan dengan soalan Ustaz Nordurus kepada Abang Suhaini dalam masa 10 minit bermula dari sekarang. Baik, terima kasih. Okay, abang, saya nak tanya, dalam bahasa Arab huruf ma tu ada berapa makna, bang? Huruf ma yang saya tahu tu adalah satunya soalan lah, apa. Contohnya mahadha atau mahadhi. Apa itu, apa ini, apa itu. Dan dia juga boleh membawa makna sah ataupun ya ke. Soalan ya ke. Ataupun macam tu ke. Ataupun tidak menafikan. Tapi kalau macam dalam surah Al-Baqarah ayat ke 173 tadi, innama, ma tu maksudnya dekat situ, maknanya apakah bangkai apa semua tu haram. Lepas tu disambung lagi ayat tu, kita kena baca perhabis ayat tu. Mohon jawab terus. Jawab terus direct. Apa maksud ma? Apa maksud ma? Ada berapa banyak makna ma? Okey, terima kasih bang. Okay, daripada jawapan tu kita tahu abang background bahasa Arab tidak kuat, tetapi patutnya bertanya kepada orang yang lebih tahu. Okay, saya nak tahu sebab abang tadi jatuhkan kredibiliti orang-orang yang belajar di Al-Azhar. Sekarang ni saya rasa abang beranilah untuk nyatakan
siapa guru abang, dan abang belajar bahasa Arab daripada siapa, dan guru abang itu adakah dia ada kepakaran bahasa Arab. Kena beranilah, sebab abang kritik guru-guru orang lain. Saya rasa abang kena berani untuk nyatakan siapa guru abang. Saya bahasa Arab ni mengaji pasal terpaksa dia duduk sekolah asrama penuh. Jadi dia paksa belajar 4 tahun belajar bahasa Arab sampai ambil S1. Jadi setakat tu lah saya belajar Arab ni. Okey bang, terima kasih. Bukan orang Arab. Nama guru ada tak? Nama guru ada bang? Guru bahasa Arab saya Ustaz Abdul Ilah. Saya ingat lagi. 4 tahun duduk mengaji Arab dengan dia. Baik, terima kasih bang. Sebab saya lihat abang banyak buat tafsiran-tafsiran yang lari daripada bahasa Arab. Lari daripada bahasa Arab. Banyak kalau nak saya berikan contoh. Jadi saya nak tahulah abang punya kemampuan bahasa Arab ni. Sebab banyak orang ikut abang, dia ingat abang tahu bahasa Arab. Abang terjemahkan sana sini innama tu. Semua ulama sepakat. Semua ulama bahasa Arab sepakat. Ayat innama ana basyarun mislukum tu bermaksud sesungguhnya aku. Abang tiba-tiba boleh datang kata, oh innama tu maksudnya lain. Abang ada otoriti apa untuk membetulkan semua ulama bahasa Arab yang lain? Abang sih mengaku abang tak tahu. Baik, saya test lagi sekali sebab abang kata abang tahu. Saya jawab apa tu? Abang mendakwa abang tahu. Tak perlu. Saya nak tanya soalan ni. Saya nak tanya soalan ni. Abang terjemahkan ayat ini. Ka'annahum humurun mustafirah farrat min qaswarah. Tak dengar. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Abang terjemahkan sekarang. Saya tak dengar. Saya ni kalau tak dengar ke tak tahu bang? Terus terang. Tak dengar atau tidak tahu? Berterus terang dengan saya. Tak dengar atau tidak tahu? Saya pun tak pernah dengar ayat tu. Saya pun tak pernah dengar ayat tu. Tak pernah dengar ayat tu. Maksudnya abang tak pernah khatam Quran. Abang tak pernah khatam Al-Quran. Macam mana abang boleh nak mengajar ilmu makrifat kepada orang lain? Ini bahaya besar. Tapi saya tak hafal Quran. Yang faham lepas tu mana yang saya kata innama ni, budak-budak ni bukan anak murid saya yang dah cakap saya tuk garu, bukan saya tuk guru. Budak-budak yang mana nak pastikan ni dia pergi Google lah innama tu apa. Kita pakai Google lah. Okey. Saya nak tanya kenapa lafaz Muhammad itu sendiri tak dikira sebagai pangkat? Kenapa Allah tu abang anggap sebagai pangkat? Sedangkan Allah tu nama kepada zat yang Maha Esa. Kenapa Muhammad abang tak anggap sebagai nama pangkat juga? Yang terpuji, contoh. Dia adalah pujian. Kenapa abang tak anggap tu sebagai pangkat juga? Silakan. Muhammad adalah pemilik bagi yang terpuji. Yang terpuji itu adalah Ahmad, sifat. Dan zat bagi Ahmad itu adalah had. Kalau taruh alif, dia jadi sifat. Kalau taruh mim, dia jadi Muhammad, iaitu pemilik ataupun diri bagi sifat tersebut. Jadi kalau Allah itu alif lam lam ha. Dia bukan sesuatu. Dia bukan dewa gaib. Dia bukan sesuatu yang gaib. Dia laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah tu asal perkataannya daripada alif lam alif lam ha ilah. Maha Tuhan. Kalau Ar-Rahman, Maha Pengasih. Asal perkataan sifat tu adalah Rahman. Kalau taruh alif lam dekat depan, merujuk pada asma wa sifat, dia jadi Maha yang tidak ringkas ada. Ringkaskan. Tak apa Ustaz. Boleh? Aku silakan. Boleh. Silakan. Masa Ustaz. Jawablah. Teruskan bang. Dah habis dah? Okey, abang saya nak pastikan dulu. Sebab saya lihat ada beberapa persamaan besar antara apa yang abang sampaikan ni dengan kitab Hakikat Insan. Just out of curiosity, abang ada baca buku Hakikat Insan? Abang ada ambil daripada kitab Hakikat Insan? Kitab Hakikat Insan saya tak baca habis, saya baca sekerat je. Dan bagi saya Hakikat Insan tu sesat. Seperti mana yang difatwakan oleh Majlis Agama Islam Kelantan, Majlis Agama Islam Pahang. Penulis baik, dia Ahmad Asmi. Baik, terima kasih. Dekat mana tu yang salah tu bang? Kitab Hakikat Insan tu. Kat mana salah? Pada pandangan abang, kat mana yang salah kitab Hakikat Insan? Salah dia mengaku diri Allah lah.
Dia mengaku Tak diri dia dengar. Tuhan. Mengaku Okey, diri dia Tuhan. Okey. Baik. Abang perasan ke ada banyak persamaan ajaran dia dengan ajaran abang? Abang perasan tak? Oh, tak sama, man. Tak sama. Okey. Apa? Saya apalah, kalau ada time nanti saya kongsi, tak apa, tak ada masalah. Saya next kepada question yang satu lagi ya. Abang belajar makrifat ni ada guru ataupun tidak? Ke abang terus dengan Rasulullah? Boy, mesti belajar ada guru lah. Okey. Tadi saya tanya abang nama. Abang tak kasih lagi nama guru abang. Oh, Guru utama abang yang ajar makrifat. Oh, Syekh Ahmad. Syekh Ahmad apa bang? Banyak Syekh Ahmad ada. Oh, Nama penuh dia. So kita boleh periksa latar belakang dia. Sebab abang tadi periksa latar belakang Al-Azhar, Syekh Muhammad Abdul. Sekarang kita nak periksa latar belakang Syekh abang. Dah arwah dah dia. Ya, nama penuh bang, nama penuh. Tinggal mana? Syekh Ahmad Junaidin. Syekh Ahmad Junaidi daripada Perak. Daripada Perak. Dia ada tarikat tertentu tak bang yang dia ambil? Oh, kita bukan apa ni kita ada tarikat kita lah, tapi tak famous lah. Sebab semua orang ni ada tarikat walaupun tak ada nama tarikat tu. Baik. Syekh Ahmad Junaidi daripada Perak Baik. Baik, saya pernah dengar abang kata bahawa Muhammad ini gelombang yang tidak dilihat. Betul ke bang? Saya nak pastikan je dulu. Salah. Muhammad tu keluarkan gelombang, bukan Muhammad tu gelombang. Muhammad apa? Mengeluarkan gelombang. Oh, dia mengeluarkan gelombang, bukan dia gelombang Okey, baik, terima kasih. Saya nak pastikan aja, bagus supaya orang pun boleh dengar dengan betul, supaya tidak menuduh dan fitnah abang benda-benda yang salah. Kalau saya ada sampaikan fakta yang salah tentang abang, saya mohon maaf tapi apa yang saya sampaikan sejauh ni saya ada faktanya. Macam contoh tadi abang kata bahawa air Sihak tu company Sihak tu ada perintah daripada Rasulullah. Saya ada screenshot yang abang message dengan seorang ustaz. Okey, apa, bagi siapa yang nak saya boleh tunjukkan. Okey, ni waktu saya, so tak ada masalah. Kalau saya nafi juga sekarang ni salah. Okey, baik, tak apa, terima kasih. Baik, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan selepas dia wafat, Tuhan tu macam mana dalam keadaan yang macam mana tu? Sebab Muhammad bin Abdullah itu adalah Maha Tuhan. Betul? Muhammad ibnu Abdullah. Jadi sebelum dia lahir ke dunia tu, sebelum dia dilahirkan, di mana? Dilahirkan maksud macam mana? Yalah, Muhammad Abdullah ni ada tarikh lahir. Dia ada waktu dia lahir. Dulu dia tak ada. Sekarang dia ada. Lepas tu dia ada. Lepas tu dia meninggal. Dia lahir macam mana? Dia lahir sebagai manusia biasa, macam abang lahir, macam saya lahir, daripada seorang ibu. Dia ada ayah. Salah, bukan lagu tu. Ingat lagu tu lahir keluar ikut dalam kain tu salah. Dia ada tiba-tiba. Okey, terima kasih. Ambil statement saya. Abang kata tadi Nabi Muhammad pun tidak ada kemaluan, betul? Abang kata tadi? Ya, pasti. Okey, baik. Terima kasih. Baik Ustaz, cukup saja. Bismillah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Nordurus. Dan sekarang kita persilakan pula Abang Suhaini, pentas milik anda untuk menyoal Ustaz Nordurus dalam masa 10 minit dari sekarang. Mana Muhammad Rasulullah? Mana? Di mana? Makna Ustaz? Oh, makna Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pembawa risalah tauhid. Dia adalah nabi yang diberikan wahyu untuk membawa risalah tauhid yang terakhir kepada manusia. Muhammad Rasulullah. Ambil dari satu persatu matan dia. Saya dah jelaskan. Rasul maknanya nama dia. Rasul itu utusan. Bukalah segala jenis kamus yang ada dalam dunia ni. Utusan Allah. Rasulullah. Rasul ni bermaksud mursal. Mursal yang diutuskan. Isim maf'ul. Daripada arsala yursilu mursal. Nama yang lain baginya adalah Rasul. Utusan makna apa?
Utusan dia membawa risalah, dia membawa mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesej apa? Mesej tauhid. Mesej Islam. Utusan tu konkret atau abstrak? Risalah itu adalah Islam, tentu ajaran. Ajaran Abstrak memang atau konkret? ajaran adalah abstrak. Okey. Ajaran adalah abstrak. Dia pembawa risalah. Dan ada risalah yang dibawa. Risalah Dia itu bawa risalah tu boleh pegang. Risalah tu boleh pegang. Boleh pegang ataupun tidak? Tak boleh pegang. Tak boleh pegang. Tadi siapa risalah tu? Salah tu bukan siapa bang, apa? Salah soalan tu. Okay. Apa soalan tu? Apa risalah? Kalau risalah tu tak boleh pegang. Jadi risalah tu duduk dengan siapa? Macam ni lah Kalau secara mudah ada pembawa risalah. Ada pembawa risalah dan ada risalahnya. Pembawa risalahnya itu manusia. Tadi kamu cakap risalah tu abstrak, tak boleh pegang. Jadi luar ni duduk mana risalah tu? Jawab soalan. La haula wala. La ilaha illallah abang nampak abang boleh pegang la ilaha illallah. Abang boleh pegang la ilaha illallah. Boleh rasa? Kau tanya aku keluar ni aku tanya hang. Hang jawab tu. Siapa tanya siapa? Saya dah jawab soalan. Jelas jawapan. Itu protokol lah. Aku tanya hang jawab. Hang tanya pula. Tidak boleh dilihat. Tidak boleh dipegang. Tak boleh dilihat. Tapi dia ada dengan siapa? Dengan siapa? Idea abang dalam otak abang ni. Dengan Nabi SAW. Idea abang ni saya tak nampak pun. Fikrah abang saya tak nampak pun. Ruh abang saya tak nampak pun. So tak ada lah. Macam tu. Abang tak ada roh. Abang tak ada asal. Tak boleh jawab tak apa. Apa makna sallallahu alaihi? Allah berselawat ke atasnya. Iaitunya selawat ke apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke apa? Selawat banyak penafsiran para ulama. Memberikan rahmat, memberikan nikmat, memberikan keselamatan. Itu maksud selawat. Abang bertenang bang. Jangan mengamuk. Tenang. Tenang. Bukan tenang. Pasal jin banyak sangat dengan kau tu. Sol tu apa makna? Muhammad Allah dalam bahasa Arab tak ada perkataan sol. Kita tenang-tenang dulu, kita tenang-tenang dulu. Kita relax. Abang Suhaimi tanya, Ustaz Nurul jawab. Ustaz Nurul jawab. Saya akan pause masa. Saya akan pause masa. Dalam bahasa Arab tak ada perkataan sol. Tak apa. Okey, saya minta dua panel diam dulu sebab nampak macam berterabur sikit. Okey. Ini sesi Abang Suhaimi menyoal Ustaz Nur. Jadi Ustaz Nur jawab sajalah. Kan? Kalau Ustaz tak boleh jawab, Ustaz cakap tak boleh jawab. Kalau Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab. Kan? Bagus moderator. Bagus. Sebab sesi Ustaz untuk menyoal tadi dah habis. Jadi abang kita bagi Abang Suhaimi soal. Soalan dia, apa makna soal? Jawapan saya adalah soal tak ada dalam bahasa Arab. Okey, tak apa. Sekali lagi. Terima kasih. Okey. Kita start dengan soalan yang baru. Saya akan mulakan masa dan Ustaz boleh jawab saja. Okey? Dipersilakan. Apa maksud Allahumma salli ala Muhammad? Ya Allah, berselawatlah ke atas Muhammad. Terima kasihlah cikgu bahasa Arab. Selawat tu Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dah? Kita ada 5 minit lagi untuk abang. Apa yang soalan? Ambil bang, ambil peluang bang. Apa bagi peluang? Saya bukannya marah siapa-siapa Pasal saya tepuk meja tu pasal benda tu serius. Kalau benda tak serius. Ya, itu cara masing-masing lah. Cuma tak nak bagi orang hanyut di air terus. Dah tak ada soalan soalan dia. Yang tadi saya tanya apa maksud Muhammad Rasulullah. Yang kedua,
sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga Allahumma salli ala Muhammad. Cukup dah 3 soalan. Dah puas hati dah. Okay. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Jadi ada ekstra 5 minit kalau campur yang tadi dia jadi ada 8 minit ekstra lah. Nyuk lagi. Macam mana? Ha? Macam mana? Banyak lagi. Banyak soalan lagi. Ada soalan lagi. Boleh tanya soalan lagi. Boleh, ada lagi 5 minit kalau nak soal. Oh, tak payah tanyalah pasal 3 soalan tu yang lebih. Pin sangkut. Kalau 3 soalan tu sangkut, tak payah tanya lagi lah. Boleh tanya sebab kita sekarang jelas nampak dua-dua pihak berada di pihak yang lain kan. Abang dengan Ustaz Nurul tidak bersetuju lah. Jadi kalau setakat tanya 2-3 soalan dan dia tak boleh jawab, itu dah tak nak tanya, saya rasa kurang cantik lah. Tapi kalau nak tamatkan sesi ini pun boleh, terserah kepada abang. Cukup. Cukup 3 soalan. Tak payah banyak-banyak nanti lupa. Okey, jadi sesi ketiga kita telah tamat. Banyak-banyak susah nanti. Banyak-banyak lagi susah nak jawab. 3 cukup. Okey, jadi saya akan top up balik 8 minit ekstra tu kepada sesi penutup nanti Boleh Boleh abang boleh, berapa minit, berapa jam pun tak apa. Okey, terbaik. Okey, kita slow-slow insya-Allah. Okey, sekarang masuk kepada sesi yang keempat, sesi penutup. Dan saya minta kalau ada soalan daripada penonton, boleh PM ataupun boleh tulis di komen. Kami akan pilih soalan yang baik-baik, soalan yang paling baik untuk disoal kepada panel. Boleh tujukan kepada panel mana untuk dijawab. Sekarang kita berpindah kepada sesi yang keempat. Saya minta Abang Suhaini punya crowd untuk tidak ganggu suara sebab dia mengganggu sikit sound tu. Kita sekarang bertiga je kalau okey. Terima kasih. Kita masuk kepada sesi yang keempat, penutup. Dan penutup ni saya berikan kepada Abang Suhaini 18 minit kerana ada 8 minit lebih. Ada 8 minit lebih tadi. Jadi saya berikan kepada Abang Suhaini pentas milik Abang Suhaini. Lepas tamat 10 minit saya akan tambah lagi 8 minit. Dipersilakan. Saya. Saya ni apa? Takiuddin. Saya ya, cepat Betul, 18 minit maksimum. Okey, jadi saya terima kasih kira-kira. Jadi benda ni saya nak cerita, dia tidak ada kena-mengena dengan produk ke, tidak ada kena-mengena dengan perguruan. Jadi ni adalah pendapat peribadi saya sebagai seorang pelajar PhD di Universiti Teknologi Malaysia. Saya sekali lagi saya nak tegaskan, saya bukan tok guru. Saya tak ada anak murid. Yang tomahan-tomahan saja yang diberikan, saya nak nafikan. Dan yang kedua, Aisyah ni tak pernah Nabi sebut dengan perkataan baginda sendiri suruh saya buat. Dan yang ketiga, saya ni bukan tok wali. Saya kuali. Saya bukan tok guru, saya adalah tok garu. Jadi saya ni tak ada pengikut, saya ni tak ada anak murid. Saya cuma mengkhabarkan, menyampaikan apa yang saya fikir. Yang saya fikir, jadi saya kongsi. Kalau salah, jangan diikut. Kalau betul, cari tok guru. Sebab saya bukan tok guru. Kemudian pengajian bahasa Arab, suka saya ingatkan, bahasa Arab ni hari ni senang. Sebab Quran tu kita ambil kopi dekat Google, bukan ambil satu ayat, ambil satu perkataan demi satu perkataan dan bandingkan dengan terjemahan. Bukan saya nak kata Google tu betul ataupun terjemahan tu betul, tetapi sebagai orang yang berakal, beza kan? Qul innama ke contohnya dengan inna apa? Tak kira apa wa ima apa sekalipun, sebab zaman ni zaman mudah. Sebab yang saya kongsi dengan apa ni,
Bukan pengikut saya, bukan nak murid saya. Yang dia orang tu daripada Facebook. Saya pun tak kenal siapa. Saya suruh kata, hampir Google, hampir tanya cikgu, tanya ustaz yang belajar bahasa, yang ajar bahasa Arab. Bukan saya ajar lagu tu. Saya berpendapat begitu. Bukan saya ajar lagu tu. Saya tak ada pendidikan, saya tak ada sekolah, saya tak ada madrasah. Saya cuma mengutarakan pendapat saya. Dan saya berpegangan bahawasanya Muhammad Rasulullah tu adalah Muhammad message Allah. Sebab Allah bukan sesuatu. Allah adalah abstrak, bukan konkret. Jadi sebagai seorang Islam, suka saya ingatkan supaya semua sekali yang mengaku Islam tu mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun dia tak pernah mengucap sebelum ni, supaya dia mengucap 2 kalimah syahadah semula. Dan tahu rukun-rukun syahadah. Sebab tidak mengetahui, tidak arif tentang rukun-rukun syahadah, maka syahadah, ikrar 2 kalimah syahadahnya tidak sah. Bila tidak sah ikrar 2 kalimah syahadah, tidak sah Islamnya. Boleh mengaku Islam, tapi tidak sah. Yang saya cerita ni pendapat. Jangan ikut, selidik, rujuk dengan orang yang pakar pada babnya. Dan sekiranya tidak berpuas hati, datang kepada saya, beritahu, terangkan, jelaskan, yang ni saya buat tak betul, yang ni saya buat tak betul, sampai saya puas hati. Sampai saya puas hati. Saya ni digil, lagi tak puas hati saya tak terima. Jadi Muhammad Rasulullah, Muhammad message Allah. Bukan Muhammad pembawa. Siapa bawa bubuh pembawa ke depan? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Siapa bubuh yang disembah? Bukan aku marah dekat hampa. Nah, aku marah dengan aku sendiri ni. Pasal dulu-dulu aku tak percaya lagi tu. Hampa aku tak kenal pergi mampus. Lepas tu, sallallahu alaihi wasallam. Seruan, laungan, panggilan. Yang aku tahu bahasa Arab tu sod, lam ada makna. Tak? Kata tak ada makna, kena buat macam mana? Mana aku tahu hal lagu tu. Sod, lam. Yang saya tengok dalam, bukan tengok dalam Google. Kita Google dulu meaning sol. Lepas tu Google tunjuklah website tu. Jangan rujuk satu, mungkin salah. Rujuk 10, belum tentu betul. Kita tanya cikgu Arab pula. Mudah orang mana reti mengaji Arab? Ada mokpok Arab sini? Dia bilang Arab lah. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Allah diseru, dilaung, dipanggil kepada Muhammad. Nah, ya Allah berselawat kepada Nabi. Tu kau punya apa ni, bahasa Arab yang mengaji dengan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bukannya Universiti Al-Azhar tu diasaskan oleh Muhammad Abduh. Daripada Fatimah Zahra punya keturunan lagi, legacy. Walaupun tidak keturunan, legacy dia. Tetapi sebab British datang ke Mesir, kalau tak silap saya 1882. Di 1882 tu British datang untuk sebagai penjajah, bukan sebagai lawatan kasih sayang. Naik bas persiaran, Assalamualaikum Orang Mesir. Bila dijajah, semua sekali, terutama sekali universiti. Lepas tu hampir tengoklah, hampir mengaku sendiri yang Syekh Muhammad Abduh ni Freemason, bukan ahli. Zeus, Grand Zeus Freemason. Semua lodge boleh pergi. Dan bukan kita tak tahu, yang Freemason tu memang musuh orang Islam sejak dulu lagi. Jadi kalau nak pergi mengaji dengan Freemason, pergi mengajilah. Yang aku duk kata Azhar, Ustaz Lioksia tu, bagi aku. Kalau tak betul, jangan ikut lah. Tapi kalau betul, tarik handbrake, pergi cek. Mana aku tahu kau nak cari tok guru siapa? Jangan berguru dengan aku. Aku bukan tok guru. Sebagai atas dasar tiket student.
tiket student. Nak cakap apa pun bila buat PhD tu syok tu. Pendapat kita boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Jadi kalau siapa yang kesian dekat saya tak betul, macam Ustaz Derus ni, bagus ataupun moderator ni. Lah. Tu dia. Jadi 3 soalan tu lah yang selalu di mulut orang. Derus tadi pun sebut Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Nabi. Dia cakap lagu tu baru kejap tadi. Betul. Apa ni? Sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, patut jadi orang penakut. Dah. Lepas tu setiap kali semayang dia kena lapas Muhammad Rasulullah. Salah satu rukun qauli Muhammad Rasulullah. Tak payahlah pergi jauh-jauh. Jadi orang penonton kat sini pun boleh senang ingat. Korang sendirilah yang mana menonton kat sini, kan? Senang kan? Kau selalu sebut Allahumma salli ala Muhammad. Pergi Google cari satu persatu ayat tu. Lepas tu Muhammad Rasulullah, apa mana cari? Saya sendiri jangan tanya aku. Lepas tu sallallahu alaihi wasallam, apa mana cari? Bagi puas hati. Lepas tu kalau kesian dekat saya, boleh PM lah 019 726 8668. Kalau tak dapat nombor tu, satu lagi 010 3394 668 1669 010 339 1669. Pasal yang Aisyah mimpi Nabi, jangan sampai macam tu sekali. Jangan buat statement lagu tu tuduhan. Tak elok. Yang Aisyah tu tempat saya keluarkan Aisyah tu, jual Aisyah, siapa nak minum, minumlah, nak beli je. Bukannya mahal. RM7 sepotong. RM7 je. Dan hari ni, setakat ni Alhamdulillah, boleh lagi menawar penyakit COVID-19. Bukan COVID COVID-19. Siapa yang tak baik daripada COVID-19, selepas 3 hari duduk minum, saya bayar ganti rugi RM1,000. Jadi siapa yang kurang duit, nak duit free RM1,000, boleh cuba. Bukan iklan, cuma nak beritahu, ni lah yang saya buat. Tak ada kena-mena pun dengan apa ni, suara Nabi ke, suara guru dari langit ke. Dan saya belajar ni dengan orang hidup, bukan bisikan ataupun mimpi, ataupun betapa dalam gua. Dan hakikat insan tu saya belik semua tu. Dah tunggu saya kata sesat, saya tak ikutlah. Lepas tu saya tengok memang sesat sungguh, mengaku diri dia Tuhan. Tak, kita bukan hakikat insan, kita bukan hulul, kita bukan wahdatul wujud. Dan kita juga bukan bertuhankan Tuhan sesuatu. Kerana Allah tu adalah zat, sifat, af'al. Dia bukan Tuhan, bukan sesuatu, bukan konkret, tapi dia abstrak. Ada masa lagi? Ada lagi, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih moderator. I owe you dinner. Kita cuba berlaku adil lah untuk semua. Ini hak abang, masa abang. Silakan. Terima kasih. Apa ni? Kita ni. Assalamualaikum. Dalam semayang pun sekali, bila baca tahayat tu, kita sebut Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau bahasa Arab saya tak kena, tuan tegur lah. Kum, kamu. Ka, engkau. Rujuk pada seorang. Jadi walau dengan siapa sekalipun kita jumpa yang Islam, kita sunat bagi Assalamualaikum. Ucap salam. Assalam tu salam, selamatlah. Alaikum atas engkau. Assalamualaikum. Seronok kita dengar. Jadi kita pun jawab wajib. Waalaikumsalam. Sebab setiap diri manusia tu ramai, plural. Orang Jawa kata plural. Ataupun kalau satu, single. Jadi beri salam ke atas Nabi. Siapa yang ziarah makan Nabi di Raudah Masjid Nabawi tu, Assalamualaikum. Kenapa tak Assalamualaikum? Sebab itulah Nabi Adam alaihissalam, Musa alaihissalam, Ayub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, bila sampai tang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pergi sebut Nabi Muhammad alaihissalam. Tak boleh. Tak kena gaya. Dia tak kena gaya. Dan Nabi SAW tu lahir tidak seperti mana manusia. Lahir dia tu
kita nampak macam manusia. Kalau kita nak buat perbandingan, tengok bulan, anak bulan kecil. Makin besar, sampailah dia jadi bulan purnama. Itu rupa sebenar. Lepas tu, makin kecil, tak nampak. Lah ni nampak bulan? Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Macam tu. Tu, saya punya pendapat. Mungkin salah, mungkin betul. Salah, kalau kesian kat saya tegur macam mereka dua orang. Kalau betul, tak payah mari jadi berguru dengan saya. Saya bukan untuk guru pun. Student ni dia ada tiket antarabangsa untuk buat kajian boleh. Untuk keluar jurnal boleh. Untuk keluar apa pun boleh. Tu tiket student tu. Korang kalau nak dapat tiket lagu tu, boleh. Satu lagi, pentas politik. 2 minggu. Masa berkempen, balunlah apa pun. Selagi tidak fitnah, boleh. Gitu Jadi antara lain, yang saya bawa ni bukan ajaran ni, ajaran baru. Sebab benda ni telah difatwakan oleh Majlis Ulama Fatani suatu ketika dulu sebagai haram bercerita seperti ini. Kerana dia adalah rahsia besar. Tapi saya pula ni jenis, aku student. Lepas tu orang duk cerita macam-macam. Cakap je lah. Siapa nak percaya lah. Siapa tak percaya, pergi mampus ya. Peduli apa? Aku seorang pun dalam dunia yang beriktikad, beriman macam ni. Tak apa. Nak buat lah ke mana? Lainlah kalau aku ada pondok, ada apa ni, madrasah. Jadi, tu yang kita kena faham. Yang macam hadis-hadis ni, hadis Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, 6 orang imam hadis ni, saya beriman 100% dengan hadis yang 6 orang ni tulis. Yang mereka tulis, 6 orang ni. Saya memang telan bulat-bulat. Saya tak tahu, mungkin saya jatuh cinta dengan mereka 6 orang. Tapi kalau ada orang, bila saya percaya dan jatuh cinta dengan mereka, bila ada orang, tak kira lah dia ulama ke janggut panjang, dai hitam, saya tak peduli dah. Bila dia kata, Imam Bukhari salah tulis. Ni palsu. Dia bagi grade. Ataupun satu lagi hadis ni lemah. Saya tak apalah dia lagu tu nak macam mana. Rugi dia. Kalau ada 100, yang basuh ada 10, dah kurang 10. Saya 100 saya telan. Jadi itu dari segi rujukan. Pasal dia antara yang dipesan oleh Syekh Muhammad Abduh kepada murid-muridnya. Satu tadi apa? Untuk terjemah dalam bahasa. Untuk terjemah Quran dalam pelbagai bahasa. Cuba ambil Google dalam bahasa Inggeris, makna tadi. Satu-satu terjemahan Quran dalam bahasa Inggeris. Ambil satu lagi dalam bahasa Melayu. Lepas tu translate yang dia translate dalam bahasa Inggeris tadi ke dalam bahasa Melayu. Sama tak? Tak sama. Tu yang nanya orang kan? 3 minit. Lepas tu nak cerita apa? Kesamarataan agama. Yang kedua, dia nak kesamarataan agama. Walau Hindu, walau Buddha, walau apa pun, agama tu menyeru kepada kebaikan, tidak kepada keburukan. Dia masuklah Islam. Tu yang kedua. Yang ketiga, sufi jangan percaya. Makrifat jangan percaya. Jadi, adalah puak-puak saya tengok ustaz-ustaz lah ni. Pasal dia mengaji Azhar. Dia memang tolak lah apa ni. Batiniah. Sebut saja batiniah. Jangan pakai. Pasal benda tu tak jelas. Kasih sayang. Jangan. Suami isteri jangan. Benda tu tak jelas. Kau cakap depan aku sayang. Belakang kau main kayu 3. Jadi, awal-awal lagi, jangan berkasih sayang sesama isteri. Sebab tolak batiniah. Kasih sayang tu zahir ke batin. Sebab tu saya tanya tadi, abstrak dengan konkret. Konkret. Ni konkret. Ni konkret. Tapi kalau sayang, kasih, cinta, cemburu, mana tu nampak? Macam risalah lah. Dia adalah abstrak. Kan? Yang keempat, yang Azhar tak bagi adalah terjemahan hadis yang ditafsir, yang disebut, yang dipropos oleh
Syekh Muhammad Abdul. Kemudian legasi dia diteruskan. Sebab British ni adalah penjajah. Beza antara sembah dan ikut. Jadi itulah. Jadi Nabi SAW dia tak suruh sembah. Dia suruh ikut. Ikutlah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut aku. Siapa cinta Allah ikut aku. Allah tak kata siapa cinta Allah ikut Allah. Sebab Allah tu bukan konkret. Allah tu adalah abstrak. Abstrak ada tak? Ada. Nak kena ada benda yang konkret baru boleh duduk yang abstrak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Abang Suhaini kerana menepati waktu, dan terima kasih atas penutup yang baik. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput pula Al-Fadhil Ustaz Nordurus untuk menyimpulkan dan memberikan ucapan beliau sebagai penutup dalam masa 10 minit dari sekarang. Okey, Ustaz minta mute dulu Ustaz. Sudah. Baik. Saya rasa apa yang disampaikan oleh saudara Suhaini ni sudah cukup lah untuk membuatkan masyarakat Malaysia, masyarakat Melayu untuk menjauhilah ajaran mereka ini. Saya tak perlu untuk cakap banyak-banyak pun sebenarnya. Saya tak perlu patahkan banyak hujah beliau. Kata-kata beliau sendiri yang tidak ada asas keilmuan langsung tidak ada asas keilmuan. Dia bercakap ikut hawa nafsu sahaja. Ini semua boleh dengar. Dan sangat berbahaya. Gerakan seperti ini sangat berbahaya. Lihat betapa berdegar-degarnya beliau bercakap. Sedangkan asas bahasa Arabnya tak ada. Bercakap Masya Allah, Tabarakallah. Siap marah, hentak meja lagi. Kan? Hentak meja, marah. Bahasa Arab simple. Ke laut. Jadi tolong buka mata kepada masyarakat Islam kita. Tolong buka mata. Jangan senang-senang terpengaruh. Jangan senang-senang terpengaruh dengan ajaran seperti ini yang sangat berbahaya. Kenapa saya kata sangat berbahaya? Sebab dia lebih teruk daripada ajaran Kristian. Sebab paling tidak Kristian kata 1 in 3. 3 in 1. So tak? One God, 3 person. Yang ni, apa yang saudara Suhaini ni bawa, Allah tu diabstrakkan terus. Jadi pangkat aja. La haula wala quwata illa billah. Paling tidak Kristian dia isbat the Father, the Son and the Holy Ghost. Ajaran Suhaini ni Allah tu jadi pangkat. La haula wala quwata illa billah. Yang ada hanya Muhammad. Muhammad naik, Allah cancel out. Hanya jadi pangkat saja. La haula wala quwata illa billah. Kami hanya boleh menyampaikan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya boleh menyampaikan hidayah milik Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz nak kena respon, nak kena layan dengan isu ini? Saya ulang lagi sekali. Saya ada tujuan yang besar. Dan tujuan itu telah tercapai. Alhamdulillah. Okay? Tujuan itu telah pun tercapai dengan bantuan daripada saudara Suhaini sendiri. Okay? Dengan bantuan saudara Suhaini sendiri. Dan saya tak boleh sebut apa tujuan tersebut. Tapi Alhamdulillah telah pun tercapai. Dan kenapa saya timbulkan isu ini juga adalah kerana sebenarnya apa yang saudara Suhaini ni bawa, dia adalah a minuscule example of satu aliran yang lebih besar. Dia dipanggil sebagai aliran Sufi Batini. Sufi Batini. Betul lah apa yang Abang Suhaini kata tadi. Memang Al-Azhar sampai ke hari ini menentang aliran Batiniyah. Jadi menentang aliran Batiniyah. Itu betul. Okay? Jadi apa yang Abang Suhaini ni bawa, dia sebenarnya cukup sifat. Kena dengan semua ciri-ciri Batiniyah yang ada dalam kitab-kitab para ulama'. Apabila para ulama' mengatakan bahawa aliran Batiniyah ni adalah musuh kepada agama, musuh kepada Islam, Abang Suhaini perfect example. Perfect example. Tapi ada lagi nama-nama besar yang lain yang juga sebenarnya membawa akidah yang sebahagian besarnya lebih kurang dengan apa yang Abang Suhaini ni sebut. Tetapi dianggap sebagai orang-orang yang besar, orang-orang yang terhormat. Jadi saya harap dengan pembongkaran ini, saya nak menunjukkan bahawa this is a minuscule example of something larger, of something bigger yang sebenarnya memang ada. Tak apa, kita mula dengan kecil-kecil dulu. Kecil-kecil, kita patahkan, lepas tu kita pergi ke atas. Kita tengok sumbernya. Dan bila kita buka sumbernya nanti, saya yakin ramai yang akan terkejut. Sumbernya sama. Apa yang saudara Suhaini ni sebut, ada dalam beberapa kitab-kitab
orang-orang Batiniyah, tapi mereka ini dianggap sebagai Sufi Sunni, tapi bukan Sufi Sunni. Mereka membawa aliran Batiniyah. Jadi saya seru kepada semua, dengar balik rakaman ini, tanya diri, muhasabah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah jauhkan daripada kesesatan yang begitu nyata ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa 6 minit lagi Ustaz. Boleh sambung Ustaz. Kita buka kepada kalau sesiapa nak tanya soalan. Oh, Ustaz 5 minit. Okey, untuk penonton, kalau sesiapa yang ada soalan, dialu-alukan untuk bertanya di ruang komen dan kita akan pilih 2 saja soalan. Okey, ramai yang menonton kita sekarang ni dalam hampir 1,000 orang. Jadi dalam 1,000 ni kita harap adalah komen-komen yang boleh bertanya. 2 soalan kita tunggu daripada para penonton yang mengikut dari rumah ataupun dari mana saja anda berada. Okey, kita ada satu soalan. Kita ada satu soalan dari Faizul Nur Faizul. Soalan mungkin Ustaz boleh hurai maksud selawat. Dia nak dengar sangat. Boleh Ustaz Nurul huraikan maksud selawat menurut Ustaz? Soalan ni ditujukan kepada Ustaz Nurul. Silakan. Maksud selawat apa? Tanya. Stop mute dulu Ustaz. Mengganggu. Okey. Sudah. Terima kasih. Saya dah jawab dengan jelas tadi, dan jawapan saya itu berdasarkan apa yang para ulama telah sepakat sebenarnya. Selawat itu bermaksud rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat, blessing, barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, peningkatan darajat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan selawat. Kan yang duduk dengan Abang Suhaini ni mungkin boleh ketawa-ketawa, sebab saya yakin tiada di antara mereka yang boleh periksa apa yang Abang Suhaini dakwa. Kan? Kalau boleh periksa, saya jemput cek apa yang ditulis dalam kamus-kamus, apa yang ditulis dalam kitab para ulama muktabar, apa yang dimaksud dengan selawat. Awak akan jumpa jawapan saya ada dekat dalam. Ketawa kamu tidak akan menggoyangkan jawapan saya. Okey, ada soalan kepada Abang Suhaini. Mohon minta sekali lagi crowd Abang Suhaini untuk silent kerana mengganggu. Okey. Soalan, Malaikat Jibril sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad ke kepada Allah juga? Cuba huraikan, silakan. Ringkas. Jibril dah pencin dah. Malaikat Jibril dah makan pencin lah ni. Sekarang ni Malaikat Jibril dah pencin, jadi saya tak boleh nak tanya dia. Dia Malaikat Jibril ni kena faham dulu, bukan malaikat tu sesuatu. Malaikat tu dibuat daripada cahaya, ataupun kalau nak faham lagi, dalam bentuk gelombang. Jadi Jibril ni mana-mana pun ada dalam frekuensi yang tertentu. Kalau kita dapat frekuensi tu, barulah kita dapat wahyu. Jibril merata ada, semua ada. Bukan Jibril tu macam burung terbang, bukan Jibril tu macam kuda laut ataupun binatang raksasa. Okey, point taken. Okey, kita ada soalan lain dari Muzai Hasan untuk Abang Suhaini. Kalau Muhammad itu Allah dan Allah itu Muhammad, siapa Tuhan? Tuhan tu Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Okey. Dan Nabi Muhammad menjawab jawatan Allah. Nabi Muhammad mesej Allah. Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad. Muhammad risalah Allah. Alright. Okey, itu jawapannya. Ustaz Nurul ada nak komen? Tak ada, saya dah jawab semua tadi. Alright. Kita menunggu lagi soalan. Nazim Rosli Nazim Rosli menyoal Abang Suhaini, boleh tak kita melihat Allah dalam syurga? Kita tak boleh lihat Sultan di Johor ni. Kita boleh tengok Ibrahim.
Kalau nak tengok Sultan, kena tengok Ibrahim. Dekat mana? Dekat Istana Johor. Tu pun kalau dia nak mencemar duli. Kalau tak, dia menyamar je petang-petang. Lalu pakai kapcai depan apa ni, Pantai Lido. Tak, ingat dia tukar kebun. Pasal menyamar. Okey. Banyak soalan untuk Abang Suhaini ni. Harap sudi jawab lah. Boleh. Soalan seterusnya, saya ingin bertanya daripada Rio Arif Sakazaki. Dengan siapakah Nabi Muhammad berjumpa dalam peristiwa Isra Mi'raj? Adakah diri sendiri? Tak, banyaklah yang dia jumpa Nabi SAW dalam Isra Mi'raj tu dekat Masjid Al-Aqsa, 124,000 para Nabi, para Rasul tunggu Nabi SAW untuk solat berjemaah. Saya fikir maksud soalan ni, semasa Nabi Mi'raj bertemu Tuhan, adakah Nabi bertemu dengan dirinya sendiri? Itu maksud soalan. Okey. Jadi Nabi Muhyiddin Yassin sekarang ni, kalau dia nak jumpa Perdana Menteri, memang dia kena pergi Putrajaya. Kalau Muhyiddin Yassin duduk kat rumah, anak dia panggil Abah. Bini dia panggil Ayah. Takkan bini dia panggil Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dipersilakan untuk makan malam. Ada. Dia jumpa Perdana Menteri kat mana? Putrajaya. Samalah juga Nabi SAW. Kalau dekat bumi tak boleh Dia nak jumpa Allah, jumpa di langit. Muhyiddin Yassin sama juga dengan Sultan Johor. Nak jumpa Sultan Ibrahim kena pergi ke istana. Okey, baik. Okey, ada soalan dari Ahmad Fairuz juga kepada Abang Suhaini. Kalau Nabi tak ada jantina, macam mana dia ada anak? Bukan anak Nabi semua tu, anak Khadijah radhiyallahu anha. Bukan anak Nabi. Kalaulah Maryam tu ada anak Isa AS tanpa bapa, maka kalaulah Khadijah tu ada anak tanpa bapa, mustahil. Tak mustahil. Okey. Jadi saya kira Ustaz Nodrus ada nak ulas? Tak ada. Selesai, alhamdulillah. Okey, dengan ini saya menamatkan program Hiwar kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Abang Suhaini Muhammad kerana sudi bersama kita pada malam ini. Juga kepada Ustaz Nodrus, penggerak ataupun panel tetap kita di Sidang Kalam. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang setia bersama kami selama 1 jam 40 minit lebih kurang ini. Semoga kita dapat bertemu lagi, dan saya mohon kepada para penonton untuk join grup Telegram kami, grup Telegram Sidang Kalam, dan subscribe di YouTube Sidang Kalam, dan teruskan dan like page Facebook Sidang Kalam untuk dapatkan update terbaru program-program yang akan kami anjurkan selepas ini, insya-Allah. Saya tutup dialog kita pada malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada waktu dan peluang yang lain, insya-Allah. Selamat malam dan salam sejahtera.